Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan syarat-syarat hakim. Kumpulan kami terdiri daripada Nurul Ain Zafira binti Muhammad Nazri, PID 20067, Ainur Adawiyah binti Sahimi, PID 20266 dan juga Nur Syazwani binti Ishaq, PID 20261. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Ain Zafira binti Muhammad Nazri, nombor matrik PID 20067 daripada Diploma Syariah Undang-Undang Kumpulan 2. Okey, pada video kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan syarat-syarat nak jadi hakim. Okey, yang pertama, syarat untuk menjadi hakim adalah hendaklah hakim itu beragama Islam. Hakim ni tidak boleh dilantik oleh orang kafir. Mengikut pendapat Mawardi, beliau mengatakan bahawa orang kafir ni dia harus jadi hakim apabila yang melibatkan agama mereka sahaja. Orang kafir tidak boleh jatuhkan hukuman dekat orang Islam. Tapi ada pendapat yang tak setuju dengan Mawardi ni. Okey, mereka mengatakan orang kafir tak boleh jadi hakim walaupun melibatkan agama mereka. Syarat yang kedua adalah mukallaf. Okey, tak sah jadi hakim ni bagi seorang kanak-kanak walaupun kanak-kanak tersebut sudah memayis. Penyaksian dan juga hukuman oleh kanak-kanak tu tak boleh diterima dan juga tidak sah. Manakala syarat yang ketiga adalah lelaki. Okey, mengikut jumhur fuqaha, secara mutlak memang kita tidak boleh lantik perempuan untuk menjadi hakim. Namun, mengikut mazhab Hanafi, perempuan harus jadi hakim dalam semua perkara kecuali hudud dan juga qisas. Manakala ikut pandangan Jarir At-Tabari dan juga Ibn Hazm kata, perempuan boleh jadi hakim dalam semua perkara termasuklah hudud dan juga qisas. Mengikut mazhab Hanafi, perempuan harus jadi hakim pada bidang harta tapi tak boleh pada qisas dan juga hudud. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Adawiyah binti Sahimi, PID 20266 pada kumpulan 2. Jadi saya akan menyambung penerangan oleh sahabat saya tadi, Nurul Ain Zafirah, berkaitan dengan tajuk kami iaitu syarat-syarat hakim. Antara syarat-syarat hakim saya akan terangkan pula iaitu melihat ataupun celik. Yang kedua, boleh bercakap, dan juga syarat yang ketiga mendengar. Jadi saya akan terangkan terlebih dahulu berkaitan syarat-syarat hakim melihat ataupun celik. Okay. Bagi syarat-syarat hakim melihat ataupun celik ini, terdapat dua pendapat yang berbeza. Di mana pendapat pertama mengikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan juga Imam Hanbali, mereka memberi pendapat bahawa tidak harus melantik orang buta untuk menjadi hakim walau dalam keadaan apa sekalipun. Seterusnya, pendapat mazhab Imam Maliki pula, dia menyatakan ada dua keadaan bagi syarat-syarat hakim melihat atau celik ini. Itu keadaan pertama, kalaulah seseorang itu dia dari lahir dah memang dia buta, jadi harus ataupun boleh untuk melantik menjadi hakim. Manakala keadaan yang kedua, kalaulah sememangnya dia asal boleh mendengar ataupun melihat ataupun boleh bercakap, maknanya iaitu dia sempurna, dilahirkan sempurna, namun keadaan yang menyebabkan dia menjadi buta selepas dia menjadi hakim, maka dia perlu meletakkan jawatan. Namun hukum apa yang telah dilakukan semasa dia menjadi hakim, selepas dia tiba-tiba menjadi buta, masih sah untuk dijalankan. Seterusnya, kita pergi pada syarat hakim iaitu bercakap. Okey, bagi syarat hakim bercakap ini juga, terdapat dua pendapat yang berbeza. Bagi pendapat pertama, mengikut jumhur ulama, iaitu mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali, mereka juga berpendapat tidak harus melantik seseorang yang bisu itu sebagai hakim. Ada sebab mereka menyatakan demikian kerana antaranya ialah mereka menyatakan golongan orang yang bisu ini
yang ingin menjadi hakim ini tidak mampu menjelaskan hukum hakam. Pertama. Yang kedua, boleh menyebabkan melemahkan pandangan orang sekeliling terhadap kebolehan hakim tersebut. Jadi, itu bagi pendapat pertama tentang syarat hakim yang bercakap. Yang kedua, pendapat yang kedua iaitu daripada mazhab Imam Maliki dan juga Abu Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Mereka juga berpendapat boleh melantik seorang yang bisu untuk menjadi hakim. Saya juga pasti itu saja. Terusnya syarat hakim bagi mendengar pula. Okey. Syarat hakim bagi mendengar ini pula juga terdapat dua pendapat yang berbeza. Di mana pendapat yang pertama mengikut mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Hambali, mereka menyatakan seseorang hakim itu mestilah boleh mendengar, sempurna pendengarannya. Kenapa mereka menyatakan demikian? Kerana apabila seseorang hakim itu tidak peka ataupun boleh mendengar, maka adanya keadilan. Dan apabila adanya keadilan, seseorang hakim itu dia boleh membezakan antara mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan apabila mereka dapat membezakan tersebut, mereka juga boleh menjatuhkan hukuman dengan jelas dan juga benar. Jadi itu pendapat yang pertama. Bagi manakala pendapat yang kedua, mazhab Imam Maliki dan juga mazhab Imam Hanafi, mereka menyatakan tidak disyaratkan untuk hakim itu boleh mendengar. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pula kepada pembentang seterusnya iaitu Nur Syazwani. Syarat hakim nombor 7 mestilah mempunyai ilmu. Menurut pandangan fuqaha, disyaratkan bagi seorang hakim itu seorang yang berilmu sebelum berbidang kuasa. Mengikut mazhab Hambali dan Ibn Hazm pula mengatakan bahawa hakim mestilah seorang yang berkemampuan untuk berijtihad dan tidak boleh melantik hakim bagi yang tidak mampu untuk berijtihad. Syarat hakim nombor 8, boleh menulis. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus melantik hakim dengan alasan Nabi Muhammad SAW seorang yang ummi. Manakala pendapat kedua pula mengatakan tidak harus melantik hakim bagi seorang yang ummi. Ada sebahagian mazhab Syafi'i pula berpandangan mengatakan hakim mestilah boleh menulis. Tidak boleh melantik hakim yang buta huruf untuk berbidang kuasa. Syarat hakim nombor 9, al-kifayah atau berpadanan. Dalam hal ini, sebahagian pendapat mengatakan harus melantik hakim dari anggota yang baik, suara yang jelas, seorang yang warak, bertakwa, baik dalam percakapan dan tidak ada syubhat dalam akidah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.